Kita ada pakai mic ke tak ya? Oh, yang ni? Oh, okey. Baik. Kak Mar maklum dah kelas kat sini apa mula habis jam berapa semua Kak Mar dah maklum dah kan? Jam 11 Sini habis 11 kan biasanya. Standard berapa? Kelas ni pukul 11 lah selalunya macam belakang kelas. Okey. Okay, Tengok. nanti pakai makanan. Okey. lepas tu bungkus. Baik, terima kasih. Okey. Test. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulina wa habibina wa syafi'ina wa tabibi qulubina wa qudwatina wa zukhrina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Yang saya muliakan ibu-ibu, akak-akak yang dirahmati Allah sekalian, apa khabar semua? Alhamdulillah. Yang pertamanya, marilah sama-sama kita menyusun kalimah syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana pada pagi yang indah dan barakah ini dapat kita bertemu seketika dalam satu program ilmu yang mudah-mudahan pertemuan kita pertemuan yang dirahmati, diampunkan dosa dan ditambahkan pahala. Amin ya rabbal alamin. Yang kedua, kita menyusun kalimah syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana pada pagi yang indah dan barakah ini juga Allah bukan sahaja tempatkan kita di program yang terbaik, bahkan bertempat di tempat yang terbaik, iaitu rumah Allah. Nabi sebut dalam satu hadis, ahabbul bilad ilallah masajiduha wa abghadul bilad ilallah aswaquha. Maksudnya, kata Nabi, tempat yang Allah suka ialah rumah Allah, masjid, surau, dan tempat yang tidak Allah suka ialah pasaraya, Tesco dan sebagainya. Hadis ni kalau orang perempuan dengar dia buat pekak ya. Sebab orang perempuan dengan tempat shopping tak dapat dipisahkan. Cuma bukan tak boleh kita pergi ke Tesco, Giant, bukan tak boleh. Boleh. Cuma kata ulama, perbanyakkan tuju atau pergi ke tempat-tempat yang hebat dan mulia seperti masjid. Apa sebab masjid Allah suka? Kerana masjid ada satu perkara yang tiada di tempat lain, iaitu i'tikaf. Ibu-ibu duduk di masjid, contoh sejam setengah pagi ini, niat i'tikaf. Sahaja aku i'tikaf di masjid ini, duduknya kita, terlelapnya kita dapat pahala. Kenapa Ustaz sebut terlelap? Sahaja sebut, jangan terasa. Tapi kalau kita duduk di Tesco, suami kita, teman kita pergi Tesco, suami kata ke anak, dek, kau ikut abah. Kita kalau tunggu mak kau beli timun, kadang-kadang 3 jam tak habis. Jadi sambil kita tunggu mak beli timun di Tesco, ikut abah niat i'tikaf, boleh? Boleh bang. Nawaitul i'tikaf fi hadza Giant wa Tesco lillahi ta'ala. Tak boleh. Duduklah 1 jam di Tesco tapi tak boleh niat i'tikaf. Tapi kalau duduk sebentar di masjid niat i'tikaf, dapat pahala. Sebab itu mudah-mudahan pertemuan kita di tempat yang baik, dalam program yang baik, Allah ampunkan dosa dan Allah tambahkan pahala. Amin ya rabbal alamin. InsyaAllah ibu-ibu, akak-akak yang dirahmati Allah sekalian, juga kepada pelayar-pelayar ilmu kita yang sedang menonton ini, jangan lupa buat 3S. Yang pertama suka, yang kedua siapa, dan yang ketiga sebar. Makcik tak berapa faham Ustaz, like, comment and share. Oh, baru faham. Kami orang bandar tak faham sangat suka siapa komen. Kami lebih faham like, comment and share. Jadi insya-Allah seperti yang telah diwawarkan, di kesempatan ini kita ingin membahaskan tentang satu topik
mudah-mudahan bermanfaat, iaitu jiran disantuni, hidup diberkati. Bila sebut tentang jiran, ibu-ibu dan akak-akak, Allah rekodkan dalam Al-Quran Suratul Nisa ayat 36, ada 8 golongan kata Allah yang perlu dibuat baik. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana wa bidzil qurba wal yatama wal masakin wal jari dzil qurba wal jaril junub was sahibi bil jambi wa ibnis sabil. Antara 8 golongan yang perlu dibuat baik kata Allah dalam suratul Nisa ayat 36 tadi ialah buat baik kepada jiran, jiran yang dekat mahupun jiran yang jauh. Sebab apa kita hari ini kena membina hubungan baik dengan jiran? Sebab Nabi bersabda dalam satu hadis riwayat Imam Ahmad, Nabi bersabda, awwalu khasmaini yaumal qiyamah jarani. Sengketa pertama yang akan dibahaskan di akhirat kelak ialah sengketa antara dua orang yang hidup berjiran. Maksudnya apa Ustaz? Kata Al-Munawi, kita hari ini banyak bergaduh. Bergaduh dengan kawan, bergaduh dengan rakan sekerja, bergaduh dengan jiran tetangga. Dan pergaduhan pertama yang akan dibahaskan ialah pergaduhan ataupun persengketaan antara dua orang yang hidup berjiran. Sebab itu tak dapat tidak hari ini dengan jiran kena buat baik. Disebut dalam satu kitab, nama kitab itu Sya'bul Iman. Maksudnya apa Ustaz? Maksudnya ialah cabang-cabang iman. Kata Imam Baihaqi, iman ni ada 70 cabang. Dan buat baik kepada jiran adalah cabang iman yang ke-67. Maksudnya apa Ustaz? Maksudnya ialah hari ini ada orang dengan Allah very excellent. Dengan Allah zakat RM8 dibayar, tarawih 8 rakaat dibuat, haji dia pergi. Dengan orang susah dia bantu. Dengan Allah very excellent, TikTok. Tetapi dengan manusia, lagi-lagi jiran tetangga, tidak dijaga hubungan dari sudut kesempurnaan iman, tidak sempurna. Ada orang begitu. Oh, dia Ustaz kalau ikut jemaah antara kami, dia paling awal datang ke kuliah muslimat, duduk paling depan. Kami ni lambat sikit lah, tapi dia paling awal. Dan dialah yang paling banyak infak di masjid kami. Kalau tengok carta jumlah infak antara jemaah, dia nombor 1. Akak, saya tak riak Ustaz, dia nombor 1. Tapi Ustaz, dengan jemaah antara kami ni dia tak bergaul. Kami ajak rumah terbuka, dia tak datang. Kami ajak gotong royong, dia tak hadir. Dengan Allah very excellent, tapi dengan manusia tidak dijaga hubungan, maka dari sudut keimanan kurang sempurna. Sebab itu dalam Quran Allah pesan, hablum minallah wa hablum minan nas. Iman kalau nak bagi cantik, dengan Allah kasih baik, dengan manusia kasih elok. Ada orang dengan manusia elok, dengan Allah pula tak baik. Jadi tak boleh, dua-dua kena bagi sempurna. Sebab itu Nabi sebut dalam satu hadis, dalam kita nak menjaga hubungan sesama manusia, lagi-lagi jiran tetangga ni,